Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa anna afdalal hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita baca di malam ni berkenaan dengan ilmu dan kelebihan ilmu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ammal akhbaru faqawluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilan jannati atau kama qala. Sesiapa yang menjalani ia siapa akan satu jalan, tapi yatlubu menuntutlah ia man fihi pada jalan itu akan ilman, yakni akan ilmu. Jadi di dalam perjalanan kita itu, iaitu kita cari ilmu. Kita berjalan macam kita kata, contohnya kita pergi ke masjid ataupun pergi ke surau nak belajar ilmu. Kita macam kita kata, contohnya kita semayang, lepas tu kita belajar ilmu. Menjalankan gitu. Salakallahu bihi, yakni menjalanilah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dengan man itu tarikan, yakni akan satu jalan ilan jannati kepada syurga. Seolah-olahnya kita buat jalan, mana kita kata kita berjalan ni, seolah-olahnya kita cari jalan untuk jalan kita tu supaya kita buat jalan untuk pergi kepada syurga. Ayat ini mana kata dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, yakni dengan boleh kita mengerjakan amal ibadat. Sebab kita kata contohnya kita cari ilmu supaya diberi taufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadat. Seperti ditakrif akan dia taufik itu khalqu qudrati ta'ah bil abdi, yakni menjadilah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuatan taat itu pada hamba-Nya. Taat kepada hamba ni, yakni disebabkan kita belajar ilmu itulah, yakni mana kata kita dapat menjalani, yakni akan segala amalan-amalan itu dengan ilmu. Gitu. Dan berkata waqala Abu Darda, la anna ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamin lailatin. Ini sesungguhnya dia kata bahawasanya aku belajarkan satu masalah. Kita belajar satu masalah. Jadi kata contohnya lepas maghrib, kita belajar satu masalah. Kita dengar macam kita kata, ataupun masalah fiqh, ataupun masalah tasawuf, ataupun masalah hadis, kita kata contohnya, ataupun masalah usuluddin kan, tak kira lah. Mana-mana kita kata satu masalah kita belajar, ahabbu ilayya, terlebih kasihlah oleh aku, min qiyamin lailatin, yakni daripada aku berdirikan satu malam. Kita berdiri satu malam ni, letih. Kita kata contohnya kita mula daripada lepas Isya, kita kata kita berdiri daripada satu malam tu, yakni daripada Isya, yakni terus sampai waktu subuh. Lama, letihnya. Tapi kalau kau belajar, yakni mana kata satu ilmu,
Yang ni bahasanya aku terlebih kasih lagi. Kita kata contohnya seperti juga kita kan, kita pandai kata kita mutalaahkan ilmu kan, kita kata contohnya mutalaahkan kitab, kita kata contohnya kita mutalaah tu bahasa semayang pun tak sembahyang sangat, tapi apabila kita mutalaah tu jadi bahasa hati kita yang ni lain berubahnya. Berjili ke ilmu tu yang ni dengan ingatnya, dengan fahamnya, dengan diberi taufiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tapi kita tak tahu gitu. Wa qala aidan, dan berkata ia juga, mana kata qala Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Yani al-alimu, yani dengan makna al-ayil muallimu. Ditakwilkan oleh tuan guru kita, tuan guru saya, jadi Allahyarham Haji Husin Al-Qayyubi, ditakwil gitu. Yani mana kata alim di sini dengan makna muallim. Dan ialah muta'allim. Muta'alim ini kita kata mu'allim dengan muta'alim ni, jadi mana kata guru dengan anak murid. Gitu. Syarikani bil khairi. Berkongsi. Ini mana kata bersekutulah ia pada kebajikan. Jadi mana kita kata contohnya, guru dapat 50%, yang kita ialah anak murid pun dapat 50%. Kalau kita kira, kita duk belajar ni, guru tu macam nak tercabut tengkok, pom yang kata. Tapi beli anak murid ni tak tahu, duduk kadang-kadang kena, kadang-kadang duduk nyenggan di dinding tu, tak tahu. Orang kejut-kejut, nak sembahyang syur tak? Gitu. Jadi mana kata ia berkongsi pada kebaikan, mana kata pada kebajikan, ini sama aja. Tapi pada ilmu tak lah. Pada ilmu ialah tengah daripada dia tu lah. Mana kata guru tu, dia mana kata ilmu dia lain. Kita mana kata kita belajar tu lain. Tapi pada kebajikan sama. Gitu. Wasairun nas, dan yang baki lagi, yang tinggal lagi. Daripada mana kata bagi segala manusia, hamajun, iaitu hamajun ni dia, jadi tafsir dia. Hamajun ni kalau kita kira dia perkataan dia tu, dia kena tafsir pula. Ada juga perkataan-perkataan Arab yang mana kata ialah yang kita tak faham. Maka ialah seperti kita kata contohnya, la raibapi tu. Yakni mana kata la syakka, gini. Gitu setengah daripada. Maka di sini, yakni la hamajun ni la khaira fihim, yakni mana kata tiada ada kebajikan pada mereka itu. Jadi selain daripada manusia, daripada ialah muallim dengan muta'allim, yakni murid dengan guru tadi, guru dengan murid, yakni makna kata tiada ada kebajikan. Pasal apa tak ada kebajikan? Kalau kita kira ni sebuah kebajikan, memang ada juga, tapi dia kadang-kadang ni orang kita dia tak jadi kebajikan ni apabila lepas mayang dia balik, dia pergi ikut lain dah. Kadang-kadang dia pergi tengok astro, kadang-kadang tengok handphone, benda-benda yang tak munafa'at pada syarak, gitu setengah daripada. Kalau kita kata, kalau perbuatan kita tu munafa'at pada syarak, tak apa. Tapi orang kita ni kadang-kadang apabila dia jumpa tu, jadi iblis dia kucar kita. Dia bercampur dengan iblis. Kalau bercampur dengan iblis dia kucar kot ni, maka hanyutlah kita ke tempat apa dia ni, pemikiran kita tadi ni pergi kot lain. Itu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilati aw kama qan. Tuntut ilmu itu afdal daripada yani as-salatun nafilah, yang mana kata ialah sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kita telah maklum, kita afdal, kita banyak, kita orang kita kadang-kadang dia rajin. Supaya kita kata contohnya kita sudah sembahyang, ustaz nak kuliah. Apa kalau ustaz nak kuliah, kita juga Allah sembahyang sunatnya tak tahulah. Takut mana kata sembahyang sunat itu,
Jadi membawakan, ini mana kata apabila dengar, apabila kita kuat sangat sembahyang sunat, sudah sembahyang sunat, cabut balik lalu. Kita tak tahu sebenarnya adalah diri mana kata kita duduk di dalam majlis ilmu tu banyak kelebihannya. Tapi saya nak cerita berkenaan tu, maksudnya tak sempat. Kita akan cerita berkenaan, yakni mana kata kita berserta di dalam majlis ilmu tu, yakni Tuhan lepaskan daripada kita 7 perkara. Tapi saya akan ceritakan di masa lain. Ini saya nak baca ni dah, takut tak dan sampai tempat dia. Gitu. Jadi mana kata saya akan baca di tempat lain nanti. Berkenaan, yakni mana kata kita duduk di dalam masjid selepas daripada kita sembahyang Jumaat, lepas tu kita duduk di dalam masjid, yakni Tuhan lepaskan, Tuhan bagi ganjaran kepada kita, yakni mana kata pada dunia dan pada akhirat, iaitu 7 perkara Tuhan lepaskan. Tak apa, nanti saya cerita kemudian nanti. Dan ialah waqala Fatuhun Mausili rahimahullah, alaisan maridu iza muni'at ta'amu wasyarabu wadawabu yamutu. Dia kata gini, adakah yakni sakit itu apabila ditegah boleh makan dan minum dan ialah ubat, yamutu, mati. Jadi mana kata sakit ni ada juga kadang-kadang kita sakit tu jadi terima tak terima dah. Makan tak boleh, minum tak boleh, ubat tak boleh. Sopo saya baru-baru ni kan, saya sakit tu, saya nak cerita lah sikit lebih kurangnya, iaitu dengan ringkasnya. Makan tak boleh langsung muntah. Mana kata minum pun tak boleh, malaikat minum air biasa, ubat pun tak boleh masuk. Lepas tu cirit-pirit lagi. Kalau kita kira mengikut doktor tu, wan iyadzabillah, nak buat macam mana, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan di atas seseorang. Kita telah maklum gitu. Dan tak kalau gitu dia kata, qalu, berkatalah ia mereka itu nas, bala bahkan. Gitu. Qala kaza al-qalbu iza muni'a anhu al-ilmu wal hikmah salasata ayam. Hati itu apabila tegahlah daripada hati itu oleh ilmu. Jadi makna kata hati yang tak terima ilmu dengan hikmah ni ilmu munafaat, yani al-ilmu nafi'u, yani makna kata ilmu yang munafaat, salah satu ayam, maka mati hati. Macam mana hati itu tak hidup kan? Dia mati hati ni dia panggil, kalau mengikut Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia kata hiya qaswatul qalbi, mana kata ialah dia panggil keras hati. Keras hati ni degil. Jadi orang suruh buat baik tak nak, orang ajak buat baik tak nak. Kita nak semayang bahasa malah, kita nak buat mana kata buat kebajikan bahasa sayang, itu setengah daripada gitu. Dan ialah waqad sadaqa fa in, maka sesungguhnya telah benarlah ia, yakni perkataan Mausili, fa inna ghadal qalbi al ilmu wal hikmatu, maka bahawasanya makanan yang mengenyangkan ialah bagi hati itu ialah ilmu dan hikmat, gitu. Dan wabihima, dan kedua-duanya hayatuhu, hiduplah mati. Jadi kalau ada ilmu, kalau ada hikmah, maka hiduplah, yang di mana kata ilmu itu, hiduplah ialah hati itu. Sebab apa hidup hati? Jadi hidup hati ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa terimakan apa yang disuruh, senantiasa kita mencegahkan daripada segala perkara yang dilarang akan dia. Gitu. Sikit lagi. Kama innal ghadad jasadi at-ta'am, bahwasanya makanan yang mengenyang bagi jasad kita, bagi tubuh kita tu, yakni makanan. Wa amma faqadan ilma faqalmuhu maridun, maka siapa-siapa meluputlah ia akan ilmu, maka hadalah hati itu sakit. Wa mautuhu, dan ialah matilah hatinya. Lazimun, yakni pada lazimnya. Jadi mana kita kata lazim, jadi mati hati itu pada lazimnya tak boleh. Jadi mana kata hati itu mati. Walakin la yush'iru bi, dan tetapinya bahwasanya seseorang itu tidak sedarlah dengan dia dengan mati. Tak sedar kita. Kau duduk masa kau sedap. Tengok. Iz hubbud dunya wa syughuluhu biha abtala ihsasahu. Tengok. Yani ketika kita bersangatan kasih kepada dunia,
dan bergaduh kepada dunia. Jadi bergaduh ni berebut kepada dunia. Nah, dengan dunia. Kita berebut sangat. Cari gini, cari pangkat. Dia tu mana kata ialah daripada zaman sekarang ni, abtala ikhsasuhum, menghilanglah oleh berasa hatinya. Jadi menghilanglah oleh ingat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'awwaza billah, maka aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga bahawasanya kita terlalu tamak, kita terlalu bergaduh dan usaha kepada kepada dunia. Dunia ni kita telah maklum. Ma syaghalaka an zikrillah. Iaitu barang yang menyekat ataupun mengaduh. Iaitu daripada mengingatkan Allah Ta'ala. Satu, kita di zaman sekarang apa dia? Yang pertama sekali. Minta maaf saya sebut. Iaitu yang pertama sekali, Nabi kata di akhir zaman akan ditimbulkan. Iaitu mana kata manusia. Yang inilah yang berebut. Dia panggil. Iaitu berebut, pertamanya pangkat. Dan keduanya dia panggil hubbud dunya, hubbul mal. Minta maaf saya baca. Iaitu hubbul mal wal jah. Iaitu mana kata mereka itu kasih kepada harta dan kasih kepada pangkat. Ini mana kata ialah di akhir zaman akan timbulkan. Dia kata ialah manusia di akhir zaman ni, itulah yang Nabi kata. Maka di sini kita kena jaga bahawasanya ialah syughlu tu, jadi kita bergaduh ataupun berpengkeng mana kata dengan dunia itu, maka menghilangkan segala berasa ingat kepada Tuhan, bahasa nak buat ibadat, bahasa nak buat mana kita kata perkara yang disuruh dan nak menjauhkan perkara yang dilarang, jadi tegar. Mana hati kita tak ingat. Inilah orang panggil, dia panggil dalam satu hadis, dia panggil tamak. Kalau Nabi SAW, wa tam'u la yushbi'uhu, mana kata berbola tamak itu senantiasa tidak mengenyang akan dia. Jadi mana kata orang ni kalau tamak ni kita telah maklum tak bisa mengenyangkan. Gitu. Dan ialah dalam satu perkataan yang lain dia kata fata'awwaza min yaumin kushifal ata fa innan nasa niyamun. Dia kata pada satu hari dibukakan oleh penutup kita. Pada satu hari mana? Yakni hari kiamat dibukakan penutup kita. Fa innan nasa niyamun. Maka bahawasanya manusia itu tidur. Belaka fa iza matu. Apabila mati. Nah, intabahu, jaga. Nah, apabila kita mati baru jaga. Oh, aku duduk dalam kubur dah. Tahulah benda ni. Tengok. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi. Yani ilzam alaikum, mana kata lazimkan ulimu di atas ilmu, qabla an yarfa'a, sebelum daripada menghilang akan dia akan ilmu. Jadi sebelum daripada Allah Ta'ala menghilangkan. Jadi hilang tu dengan disebabkan Allah Ta'ala cabutkan. Yani mana kata Allah Ta'ala matikan ulama-ulama, maka hilang tak ilmu. Maka di situ warab'u mautu wa ruwati, dan mengangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia akan ilmu oleh mati orang yang meriwayat akan dia, yakni orang yang mencerita akan ilmu. Siapa dia? Jadi tak lain tak bukan guru-guru dan ustaz-ustaz. Kita kata contohnya orang yang meriwayatkan ilmu tu tak ada dah. Apa kalau tak ada? Siapa dia kita? Nak belajar ke siapa? Wa iza ahadun wa inna ahadan lam yulad aliman, dan bahwasanya seseorang itu tidak dilahirkan, tidak diberanak akan dia hal keadaannya dia tu alim. Kita kata nantilah anak kita beranak ni boleh jadi ustaz lah, kita kata contohnya, ataupun jadi ustazah lah. Jangan. Itu mana kata tak betul itu perkataan. Malaikatnya nak alim, nak pandai tu, kena belajar banyak. Jauh. Tengok. Wa innal ilma bitta'allumi, dan bahawasanya ilmu itu adalah dengan belajar. Jadi belajar. Nak boleh ilmu tu, nak boleh ilmu serta beramal, serta makna kata ialah hati tu bersih, serta nak apa dia orang panggil dalam satu perkataan dia panggil ilmu yang menjadi kemanisan bagi ilmu. Dan amalan pun begitu juga, kemanisan bagi amalan. Itu bukan senang, bukan main
5 tahun tak jadi juga. Kena pakai 10 tahun pun tak sedap lagi. Kurang-kurangnya 15 tahun, 20 tahun baru nak boleh. Maka begitulah sekiranya kalau ada salah dan tersilap tu dan terkasar minta maaf lah. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.